لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang dan disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Jadi hak yang ada kitab tu kita boleh tengok muka surat 15. Jadi hak yang ada kitab lah. Jadi muka surat 15, tapi cetakan mana? Cetakan Al-Hidayah. Kalau orang yang ada kitab cetakan lain, cari muka surat 15 tak jumpa lah. Ini cetakan Hidayah muka surat 15. Katanya anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan. Okey, itu tajuk dia. Contoh dalam kes ini misalnya seseorang yang sedang berzikir mendapat ucapan salam, maka dia harus menjawab salam kemudian menyambungkan zikirnya kembali. Demikian juga apabila ada orang bersing dan mengucapkan alhamdulillah berdekatannya, maka dia harus menjawab ucapan tersebut kemudian menyambung zikirnya. Demikian pula halnya apabila mendengar khatib berceramah, khatib berkhutbah lah, atau mendengar suara azan berkumandang, dia menjawab azan dan iqamah kemudian kembali menyambungkan zikirnya. Demikian juga apabila melihat kemungkaran, hendaklah dihilangkan, atau melihat yang ma'ruf hendaklah digalakkan. Ada orang yang bertanya kepadanya, maka hendaklah dia menjawab pertanyaan tersebut kemudian kembali menyambung zikirnya. Demikian juga jika mengantuk dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir pernah kita sebut beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam Al-Quran Al-Karim Allah Taala kata wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya berzikir kepada Allah yang paling besar. Cuma ketika kita berzikir, tapi zikir ni selain daripada sembahyang lah, yang dimaksud dalam perbincangan kita ni, apabila kita sedang berzikir biasa, contoh kalau kita contoh lah, lepas daripada kita sembahyang kan kita ada wirid kan, ada wirid, hok ni baca ayat kursi, hok ni baca macam-macam lah bacaan lepas daripada sembahyang. Tiba-tiba ada halangan, maka dianjurkan kita kena berhenti berzikir. Maksud halangan di sini bukan bini mari tunggu, bukan. Halangan di sini tengok dia kata, contoh dalam kes ini misalnya seorang yang sedang berzikir mendapat ucapan salam. Jadi kita tengah duduk, lepas daripada assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita adalah wiri kita. Tiba ada seorang tu mari assalamualaikum, bagi salam. Jadi apakah yang dituntut kepada kita? Berhenti sekejap, jawab dulu salam dia, lepas tu sambung balik. Jangan dah pegang wasabih tu, kita orang bagi salam, akak wasabih pula, tunjuk ke dia bahawasanya kita sedang berzikir, dah jawab salam. Siap cerlah mata lagi. Jadi kita duduk, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lepas tu subhanallah subhanallah, dia bagi assalamualaikum, akak wasabih tunjuk ke dia, tak nampak ni tu dah kena lah. Apa hak yang dituntut oleh syarak ketika mana kita berzikir? Apabila ada orang bagi salam kepada kita, kita jawab. Kerana jawab salam dia termasuk dalam hal yang diwajibkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang yang nak beri salam pun, okey, kita kena cerita asal. Mungkin kebanyakan daripada kita tahu dah hukum dia, biarlah kita cerita pula.
asal kita bagi salam, hukum bagi salam menurut pandangan majoriti ulama, hukum dia adalah disunahkan. Itu asal bagi salam disunahkan. Cuma dalam keadaan tertentu tidak disunahkan kita bagi salam. Ini mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Di antaranya kalau kita tengok orang yang sedang berzikir, paling comel hak yang aulanya, tapi bukanlah siapa kata salah dah, aulanya lebih utamanya kita tak bagi salam kepada dia. Nampak dia tengah duk zikir, tengah duk mengatik, tengah duk baca Quran, hak yang paling utama kita tak payah bagi salam kepada dia. Kalau kita bagi salam, tak salah sikit pun. Cuma kita telah melakukan khilaful aula. Dia khilaful aula adalah martabat makruh yang paling rendah. Kalau kita biasa dengar kan perkataan khilaful aula, ya khilaf al-aula, perkataan dalam bahasa Arab. Khilaf menyalahi, al-aula lebih utama. Lebih utama jangan buat gini, tapi dia buat. Tu dipanggil khilaful aula. Ya khilaful aula ni dia panggil makruh yang paling rendah. Tu martabat dia makruh yang paling rendah. Jadi hak yang paling comel, hak yang comelnya tak payahlah bagi salam. Tapi kalau bagi salam, taklah sampai ke salah. Orang yang dengar salam, walaupun dia berzikir, dia kena jawab salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diberi tahiyah kepada kamu dengan satu tahiyah, maka wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, mu kena balas dengan apa yang baik, ataupun aw rudduha, ataupun balas sekadar yang dia ucapkan kepadamu. Okey. Cuma kata ulama, melainkan orang yang tengah bang. Hak yang tengah bang tak sunat dia jawab selalu. Memang kita tengah berzikir, ya bang tu termasuk dalam zikir juga kan. Ucapan zikir kau dalam bang, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita kalau tengah duduk subhanallah, subhanallah, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Tapi tu bila tengah bang, soal dia saat ni tu dak comel lah, dia bagi salam ke tengah bang. Tu bila saat ni tu molek jawab dak, dak molek jawab. Tapi nak jawab tak dosa pun. Cuma tak comel dia jawab. Dah nak jawab bila? Nanti lepas daripada bab. Jadi jawab tengah bab, kata warna pula pelik tu bila lagi tambah pula waalaikumsalam. Pakai mazhab mana pula? Sudah. Ada juga kalimah waalaikumsalam tengah bab. Orang baru mari kampung tu nak tupang sembahyang, tengok majlis ilmu hebat, tiba-tiba tu bila jawab salam tengah bang, orang ingat kata sudahlah Syiah tu warna ada tambah waalaikumsalam pula tengok. Jadi kalau orang tengah bang dak sunat, dia jawab selalu, bahkan nanti dijawab selepas daripada dia selepas daripada dia bang. Okey, tu masalah salam. Contoh lagi, maka dia harus menjawab salam kemudian menyambung zikirnya kembali. Demikian juga apabila ada orang bersing dan mengucapkan alhamdulillah berdekatannya, maka dia harus menjawabkan ucapan tersebut kemudian menyambungkan zikirnya. Dia dalam bahasa Arab dipanggil tashmid. Dia apabila orang tu bersing, dia bersing, sunat dia ucap alhamdulillah. Kita orang yang dengar dia bersing serta dia ucap alhamdulillah, disunatkan kita tashmid. Dia tashmid dalam bahasa Arab adalah kita doa kebaikan, doa keberkatan untuk dia. Itu asal makna tashmid. Sunat. Maksud lagu mana tashmid ni? Kita kata yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kamu. Hukum dia sunat. Orang yang bersing, yang orang kata kepada dia yarhamukallah, sunat pula dia jawab balik. Sunat pula dia jawab lagu mana? Dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sunat. Semua ni disabit dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum, apabila seorang di kalangan kamu dia bersing, falyaqul alhamdulillah, maka dia kena kata alhamdulillah. Kalau bersing dia kata alhamdulillah, sunat dia kata alhamdulillah kalau dia bersing. Baik, satu. Lepas daripada dia kata alhamdulillah, kata Rasul, wal yaqul akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Kawan dia, teman dia, yang tahu dia kata alhamdulillah selepas daripada dia bersing,
Sunat kata yarhamukallah, Allah Rabbi, doa kepada dia, kita doa. Apabila kawan dia kata ke dia yarhamukallah, sunat pula dia kata yahdikumullah wa yuslihu balakum, Allah Rabbi. Dia doa kita doa ke dia kan, Allah Rabbi kan duduk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa kan. Dia doa semoga Allah Ta'ala dapat rahmat, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Kita doa pula semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, dan semoga Allah Ta'ala membaikkan, mengelokkan balakum. Dia bal dalam bahasa Arab ni dia ada beberapa makna. Bal ada makna pekerjaan, ada makna urusan, ada makna keadaan, dan ada makna hati. Dan kesemua perkara tu termasuk dalam doa. Semoga Allah Ta'ala elokkan pekerjaan dia, urusan dia, hati dia. Kita doa supaya Allah Ta'ala baikkan hati dia, elokkan hati dia. Raja dia tu kita doa supaya Allah Ta'ala jadikan baik, dan baik raja habis anggota lain jadi baik. Sebagaimana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, kata Nabi SAW, dalam tubuh badan manusia ni ada seketul daging. Apabila ni benda ni baik, habis anggota lain baik. Sebab dia menempati raja, dia menempati pemerintah, dia menempati pemimpin. Pemimpin jeng habis rakyat jadi jeng kering belaka. Sebab dia yang menetapkan, pemimpin yang menetapkan, ikut dia je. Dia nak buat benda, hak ni nak ubah, hak ni dia nak ubah, orang habis kena ikut belaka. Dia nak buat benda ikut dia. Jadi sebab kalau pemimpin kena molek. Jadi pemimpin kita adalah hati. Kalau hati molek, maka moleklah anggota yang lain. Kata Rasulullah, kalau rosak pemimpin, rosak hati, maka rosak habis anggota-anggota yang lain. Jadi ketika dia doa kepada kita supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita selepas daripada kita bersin, sunat pula kita doa agar Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dia. Bukan maksud dia tak dapat hidayah lagi. Jangan kita dah dia kata yahdikumullah, kita pun pandai bahasa Arab tapi dak belajar dan dak belajar jauh lah. Pandai bahasa Arab, yahdikumullah, semoga Allah Ta'ala bagi hidayah. Apa doa gitu, aku dapat dah hidayah. Bukan maksud dah gitu. Bukan maksud ketika kita doa orang tu dapat hidayah bermakna dia tidak dapat hidayah lagi, bukan. Kalau lagu tu dak payah baca ihdinas siratal mustaqim, minta Allah Ta'ala bagi hidayah semua tiap-tiap sembahyang lah. Dia maksud kita doa kepada dia agar dia dapat hidayah. Andai kata dia ada dah hidayah, supaya Allah Ta'ala tambah lagi hidayah. Kalau sekiranya banyak dah hidayah dia, minta Allah Ta'ala kekalkan hidayah tersebut. Ketika kita baca dalam Quran ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada aku ya Allah hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar. Sekarang ni kita duduk jalan yang benar dah. Dah apa minta lagi? Maksudnya minta Allah Ta'ala tambah dan minta Allah Ta'ala kekalkan di atas jalan yang benar. Kerana di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala yang berada di atas jalan yang benar pada peringkat permulaan, namun pada penghujung Allah Rabbi tergelincir. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau simpangkan, serongkan, gelincirkan hati-hati kami selepas daripada-Mu bagi hidayah. Jadi ada sebahagian daripada hamba Allah ketika mana dia telah dapat hidayah, tapi rupa-rupanya pada penghujung molek-molek ada tergelincir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita doa ihdinas siratal mustaqim, termasuk dalam doa tersebut adalah minta Allah Ta'ala kekalkan hidayah tu sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya kata dia, demikian juga apabila ada orang bersing dan mengucapkan Alhamdulillah berkedekatannya, maka dia harus menjawab ucapan tersebut, kemudian menyambung zikirnya. Kita tengok duduk subhanallah, ping, dia bersing. Dia bersing, kita dengar dia ucap Alhamdulillah. Sunat kita kata yarhamukallah. Tapi kalau misalnya bersing ngecik ingu di tempat kita, payah sikit nak kata. Dia nak bersih tu dah tutup dah. Main semua pula seluar pula. Ping. Wah, takor duk pak kita. Tak ada kata dah rasanya. Walaupun tokor ke tak tokor ke, kena baju kita lepas daripada dia bersing. Daripada segi hukum sunat kita kata nak buat mana ia tak sengaja, bukan dia sengaja, maaf lah ke dia.
Tapi kita orang yang nak bersih ni, kita kena ingat dia ada hukum. Kita duduk dalam ramai-ramai ni, kalau kita nak bersih ni, dia ada hukum. Maksudnya dia ada adat-adat dia. Kena tutup lah sikit. Kita seorang yang bersih, orang lain nak bersih, siapa masa bersih tu lepas kita tu dah comel lah, tak ada adab. Kita duduk depan orang ramai ni kan. Lepas tu lepas daripada bersih, kalau kita tadah tangan, ngecik di tangan tu, jangan pergi salam orang pula. Tu tak ada adab belaka tu. Itu adab kena jaga belaka. Kena tutup tangan dah. Tutup. Kalau misalnya pakai benda sarung tangan ke apa semua, sekali ikutlah. Yang penting tutup, jangan pergi kena orang. Kita adab. Lepas tu tangan orang yang kena inguh tu, lepas daripada bersih, jangan pergi salam orang pula. Salam orang, Allah Rabbi wadah jadi salam orang kawan ni. Dan dia pula dia pelengah-pelengah kan tak comel lagu tu kan, tak ada adab. Baik, seterusnya kata dia, demikian pula halnya apabila mendengar khatib berceramah. Khatib berceramah, ya sebenarnya bukan khatib berceramah, khatib berkhutbah. Ya tak makna berceramah. Sedap ceramah sungguh untuk khatib, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhlah. Allah Rabbi. Sedangkan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memendekkan khutbah, memanjangkan sembahyang. Kau pernah dengar kan hadis tu kan? Tuan Haji pernah dengar kan? Hak tu hak yang Allah Rabbi, hak yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, mimma innati fiqhi, di antara tanda orang tu faham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qisaru khutbatihi wa qulu salatihi, pendek khutbah, panjang sembahyang. Rasanya di Terengganu mana ada riwayat setempat pendek je khutbah? Ada setempat di mana? Masjid dekat ni dak dengar nama tempat. Ada orang khabar. Allah Rabbi, yang ingat tak ada. Pulau Gading. Pernah dengar. Allah Rabbi, itu sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituntut. Orang lain tak faham dah ke? Siapa kata Rasulullah? Betul tak? Hadis bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif, hadis sahih. Allah Rabbi. Jadi rasanya kalau pendek lagu tu, seorang pun makmum tak hidup. Rasa je lah. Ramah orang pakat pergi sembahyang kawasan tu. Bunyi kata Bulu Gading memang ramah pakat pergi sembahyang. Nak orang kita duduk jauh, ramah kalau duduk dekat pergi kat orang dia. Hak tu hak yang disunahkan. Tapi nak buat ni, kadang-kadang kita terikat dengan tag khutbah. Siap dia tulis bawah, jangan ubah, jangan potong, jangan tambah. Dah kita nak buat ni, kita dijemput untuk jadi khatib. Siap bagi ustaz baca tag ni Allahu Rabbi. Dah nak buat ni. Kalau kita potong 5 minit je, dah jemput dah akan datang. Dah. Wah, ni ustaz kejap sangat. Baik. Tapi sebenarnya itu adalah tuntutan daripada agama. Allahu Rabbi. Tapi di Kelantan banyak tempat berjumpalah. Di Kelantan banyak tempat kejap je khutbah sembahyang. Tapi hak tu sebenarnya hak yang dituntut oleh syarak. Seterusnya, jadi ketika tu khatib baca khutbah, jadi sunat kita saat itu berhenti dah daripada berzikir. Katakanlah kita ni hari Jumaat, kita amalan kita berselawat kepada Rasulullah. Sebab di antara benda yang dituntut oleh syarak adalah kita kena perbanyakkan berselawat kepada Rasul pada hari Jumaat. Jadi kita pergi masjid awal, katakan 1000, kita hari Jumaat 1000, kita zikir 1000 selawat kepada Rasulullah. Kita pun pergi, kadang-kadang kita pergi sampai masjid itu pukul 1. Kalau Jumaat lewat, dah lah berabi. Jumaat awal, dah berabi sekarang. Baik, jadi bila dah berabi, berhenti ada dulu. Biarlah Tok Imam baca, Tok Khatib baca khutbah tu, dengar dulu khutbah. Habis Tok Khatib baca khutbah selesai, sambung semula. Jangan Tok Khatib duduk baca khutbah, kita duduk belah wasabah gitu, duduk ngatik. Jadi memang kita ngatik sungguh, lain ngatik juga tapi tak sungguh, kita ngatik sungguh. Tak boleh, tak kena lagu tu. Perbuatan lagu tu adalah salah di sisi agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Sehingga kan tegur orang cakap pun menyebabkan faqad laghaw, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laghaw. Baik, walaupun berzikir itu adalah salah. Dia bukan sebenarnya zikir salah. Dia kata, mana mak kau selawat? Aku bukan nyanyi, aku selawat. Selawat Allah Ta'ala kabur dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang beriman, mu kena berselawat dah, mengucap salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Aku bukan nyanyi. Betul selawat, tapi letak pada tempat dah kena dah boleh. Dia ibadat satu.
Lepas tu cara pelaksanaan ibadat tu satu. Okey, boleh faham? Betul baca Quran tapi mungkin baca dalam tanda. Tu jadi masalah. Bukan aku larang baca Quran tapi aku larang mu baca dalam tanda. Kan lain kan? Oh, mana larang baca Quran? Mu Islam ke tak? Yang dibuat ujung lagu tu pula. Bukan larang baca Quran tapi larang baca Quran dalam tanda. Sama juga. Bukan larang berselawat. Selawat adalah satu ibadat yang cukup besar. Ibadat yang cukup besar sungguh. Tapi bukanlah larang selawat, tapi larang selawat dalam keadaan yang tertentu, yang mana keadaan tu memang dilarang oleh syarak, dilarang oleh agama. Baik, katanya lagi, demikian juga apabila melihat kemungkaran hendaklah dihilangkan, atau melihat yang ma'ruf hendaklah digalakkan. Tengah-tengah duduk pulah wasbeh, ada orang duduk kepong, orang puang lok lah, biar habis wasbeh dululah. Tak boleh. Mu tengok kemungkaran tu, kamar ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kena ubah dulu dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, ubah dengan mulut. Nanti boleh sambung balik lepas daripada ni. Zikir zat ni itu sunat. Ubah kemungkaran adalah wajib. Mu kena utamakan benda yang wajib berbanding dengan benda yang sunat. Allahu Rabbi. Mu zikir zat ni tu nak dia, nak pahala. Tahu tak cegah kemungkaran saat itu pahala lebih besar kerana benda tu adalah benda yang wajib. Dia pahala wajib dia lebih besar daripada pahala sunat. Tu kita kena ingat kaedah. Baik, macam orang kita lah kadang-kadang Allah Rabbi nak buat kebaikan tapi tidak membuat benda tidak membuat, maksudnya dia tak tengok molek hak mana hak yang sepatut diutamakan, menyebabkan kebaikan hak yang dia buat saat ni tu tidak sempurna lah. Sebagai contoh, kita kata contoh lah, pergi Mekah ni sebagai contoh. Dan Mekah, kalau orang yang banyak piti tak apa, tiap-tiap bulan pergi pun tak apa. Hak yang tak ada piti ni, kokoh tu nak ke boleh pergi tu bukan senang tau. Boleh pergi sampai sana, duk dengar sama Hajar Aswad, cium Hajar Aswad ni ada ganjaran dia, ada pahala dia. Kita nak pergi cium Hajar Aswad kalau musim biasa ni, musim orang pergi semua ni, nak sampai 3 baris lagi nak sampai ke Hajar Aswad, jalan dah jejak lelatan dah. Jalan dah jejak lelatan. Lepas cium Hajar Aswad tu jalan kau ni tu pergi ke atas tau. Tengah ada sekali, tak percaya tu lagi sekali tu. Biasa dah tekah orang ramai. Ambo tak biasa masuk tekah orang ramai, lock je orang. Tekah orang tak ada kita pergi. Bila orang tak ada, orang tak ada, masa orang balik belakang kita dah balik lagi. Orang balik belakang dah, kita dah balik lagi. Masa tu orang tak ada. Baik, tapi tak payah buat lagu ni salah di sisi undang-undang Arab Saudi. Tapi yang pernah buat cerita sebelum ni lama dah. Tekah tu tak apa, orang tak ada. Jadi cium Hajar Aswad hukum dia sunat, namun menyakiti orang hukum dia adalah haram. Jangan kita nak cari benda sunat dalam masa yang sama kita melakukan perkara yang haram. Itu adalah salah. Tapi kalau tidak menyakiti orang, tu tak ada masalah mana-mana pun. Tapi ni kalau kilah kain longgar-longgar, sampai cium Hajar Aswad tak ada kain. Sungguh pemoh orang tu tak ada kain. Allah Rabbi. Apa ingat ada kawan hamba daripada seorang kawan hamba daripada mana? Algeria. Dia cerita kampung dia. Dia cerita masa tu kita pergi Mekah sekali dengan dia. Dia cerita kawan, dia pun ulama daripada Algeria. Kalau orang Arab kata Jazair. Dia kata mana? Dia kata kampung dia tu ada seorang tu nama Ali. Seorang tu nama Ali, seorang lagi nama benda pun tak tahu ingat ada nama benda. Taklah nama Abdullah. Jadi sampai Mekah tu dia pergi buat lama dari Pupiti nak pergi Mekah boleh lagi 2 orang lagi. Sampai sana kata Ali, aku nak pergi cium Hajar Aswad. Kata kawan dia seorang lagi, taklah nama dia, ikutlah nama Abdullah lah, kata contoh. Dia kata jangan pergi orang ramai sangat. Macam kamu saat dia cium Hajar Aswad sunat, mu duduk singgung orang ni tak boleh, salah. Kawan ni pun sejuk sikit. Dia tengok ingat nak balik dah. Allah Rabbi, lama kau orang balik kampung, orang tanya dah mu cium dah Hajar Aswad, dah cium. Allah, kita nak mari akan datang dah boleh dah. Tekak biar nak pergi cium juga. Nak pergi cium juga. Bukan Ali yang nak cium, orang seorang lagi. Ali dah kata cium, silap. Orang seorang lagi, orang Abdullah, tu cerita dia. Kawan apa ceritanya. Lepas tu sampai dia pun biar dah. Dia ajak buat kawan dia ikut belakang.
Dia pergi masuk. Boleh cium, lepas boleh cium tak ada benda dah. Orang lelaki tak ada benda dah. Lepas tak ada benda tu, dia nak tubik mana main tak ada benda dah tu. Duduk celah orang, apa nak nampak lagi. Dah tubik. Nak tahu awal ni. Kabur ke kawan ni, panggil kawan dia belakang. Ali, buat mari baju Ali, buat mari baju. Kok Ali buat jaga lapuk kata atas kepala. Dia kata, Ali la yadur wa la yanfa'. Ali tidak memberi mudarat, tidak dapat memberi manfaat. Dia tak panggil dah sedar lagi. Ali, mari. Buat mari baju oh. Kapur kena kata pula. Kepala. Ciri. Dia cakap gitu. Marah pula orang jaga. Lepas tu orang sebelah dia bisi. Mu panggil Ali dia ingat mu Syiah. Kang Syiah, kang dia panggil Ali kan? Baik. Okey. Seterusnya dia katakan ya. Demikian juga apabila melihat kemungkaran hendaklah dihilangkan atau melihat yang ma'ruf hendaklah digalakkan. Jadi contoh kata kita tengok duduk zikir lepas duduk sembahyang, tiba-tiba ada orang mari tengok nak sembahyang seorang, tengok ada jemaah kita pun ada jemaah tu dipanggil suruh kepada kebaikan dah kita dah habis lagi zikir tak sunat tu suruh kepada kebaikan sunat. Itu adalah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah duduk subhanallah ataupun lepas subuh hak setengah-tengah surah duduk ngatik gitu la ilaha illallah la ilaha illallah. Tengok ada orang mari nak masuk sembahyang seorang, tiba-tiba masih lagi ada jemaah yang kedua kapal ke dia no berhenti sekejap zikir kejut bangun dah warna pula biarlah apa kan sudah suruh kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Hak suruh kepada cegah kemungkaran hukum dia wajib. Suruh kepada kebaikan, kalau benda baik sana itu benda wajib, hukum dia wajib. Kalau benda baik itu sunat, hukum dia sunat. Sembahyang berjemaah, ulama mazhab Imam Syafi'i berselisih kepada dua pandangan. Satunya kata hukum dia sunat, yang keduanya fardu kifayah. Dah orang sembahyang dah, maka jelas yang sembahyang yang kedua hukum dia sunat dah. Jadi boleh kita suruh kepada kebaikan. Apa yang nak sembahyang seorang, daripada dia boleh satu ganjaran baik, dia boleh 27. Lepas tu dah dia boleh kita orang yang menunjuk pun boleh juga. Adalu alal khairi kafa'ili, kata Rasulullah. Orang yang menunjuk kepada kebaikan seperti orang yang melakukan. Kita yang duduk zikir boleh dapat pahala zikir, suruh dia pula boleh dapat pahala suruh. Dia pergi buat boleh pula pahala. Dia semayang hak letih, kita kau dapat pahala. Allah Rabbi, banyak sahang hak yang kita dapat. Tapi yang penting kita kena tahu lagu mana kau hukum. Ni di antara hukum hak yang perlu kita kena tahu. Seterusnya perlu diketahui bahawa mana lagi, ada orang yang bertanya kepadanya, maka hendaklah dia menjawab pertanyaan tersebut, kemudian kembali menyambung zikirnya. Orang kalau orang tanya depan, tapi kalau orang tanya dalam WhatsApp lah cara dia. Sebab kalau kita jawab WhatsApp maka ada zikir dah. Betul tak gitu? Sebab tu pengalaman kita belaka dah kan. Belang-belang nak baca Quran, nak buka sebelum tidur baca Quran boleh selah. Lepas tu naik masuk, tengok kejap jawab awak ni dah. Tak jawab waktu tidur dengan headset dah. Tak jadi dah nak baca Quran. Jadi nak jalan kalau headset dah yo. Sebab benda, sebab dia menghalang untuk kita melakukan kebaikan. Ni tu di antara perkara yang menghalang. Bukan sebenarnya bukan salah kita jawab, tapi kita tahu dah jadi perangai kita ni dengan headset ni tak boleh. Ia jadi benda fanat selalu. Biasanya kita guna, orang tasawuf dia guna fanat. Dalam bab tasawuf dah fanat dalam benda berzikir. Ni fanat dalam headset dah sedar setengah jam tengok headset dah sedar sekarang. Baca WhatsApp, lepas pada baca WhatsApp buka Facebook pula. Ingat nak balas saja. Tak ada dah Quran pas mana tak ada dah. Baik. Jadi kalau WhatsApp apa semua sekali dah cara. Tapi kalau orang mari tanya depan, sebaiknya berhenti dulu. Jangan tunjuk wasabah ke dia, cerlong mata. Jangan. Tak kena cara tu. Katanya demikian juga jika mengantuk dan sebagainya. Kalau mengantuk, tidur dulu. Dah mengantuk nak zikir, dah tahunya zikir dia pun dah tahu. Dah mengantuk kan, nak zikir mengantuk. Kita kalau misalnya mengantuk panggil orang pun dah betul. So kata nak zikir panggil orang pun dah betul. Dah mengantuk juga. Di kedai lepas isyak, Allah Rabbi nak ra'i ke kawan kita daripada malam lagi dah tidur. Ikut dang kali order makanan, ikut dang kali sebut nasi goreng peng lah macam-macamnya sebut. Kejut tu dia kata ada kok nasi goreng peng.
Awak kita tok nasi goreng sekali dengan air batu dalam. Baru keju, baru segar mula kali yo. Jadi kan dah kalau kita dalam hal yang biasa kita sebut pun jadi tak betul dah, dalam zikir pun lebih lagi tak betul. Jadi apa yang jadi tutup kepada kita kalau kita ngantuk? Rehat dulu, tidur dulu. Allahu Rabbi. Seterusnya kata dia, perlu diketahui bahawa zikir-zikir yang disyariatkan dalam salat dan selainnya, hamba kadang-kadang kita banyak soalan kadang-kadang ratus soalan. Memang kita tak pernah jawab soalan ni, orang tanya ngata-ngata tanya ratus soalan. Cuma apabila soalan penting kita cuba jawab. Dah hamba jadual daripada pagi sampai ke malam padat. Jadi kita ambil masa luang sebelum nak tidur. Kadang-kadang nak jawab tu mata pejang dah. Jadi kita tak tahu lagi, kita tengok mula kan lepas daripada jawab. Kadang-kadang nak habis soalan tu kita baca sampai 10 kali. Kita pun dah nak mikir benda yang kita jawab. Jadi seperti nak mikir dah. Tok set tidur dulu. Nanti bangun tengah malam sambung semula. Sama juga dengan orang zikir gitulah. Jadi kalau kita sebenarnya dalam masalah hukum fiqh, kalau tok qadi dalam mufti tengah nak berok, tak boleh tanya. Mufti pun tengah nak berok, dia nak jawab. Tengah marah, tengah lapar, tak boleh berkira. Sebab jadi kodang kat dia jawab. Kawan ni nak berok lele. Orang bagi tanya soalan lagi sikit-sikit je. Jawab kodang aja, tak boleh. Baik, okey, sama juga masa ngatuk. Cuma hak yang hamba tu hamba tak jawab, dak tol lalu. Lepas daripada kita tarik. Lepas tu nanti kita segar balik, kita tengok baca semula, betul baru kita tahu. Maya tu hak tarik tengah ngatuk ikut dang lah. Hak kata harus kita bahang haram. Tengok, hukum dia adalah tidak boleh lah. Buat lagu tu. Baik, cuma kita nak kabur dan ngatuk kau dak sedar benda dah kita. Seterusnya kata dia, perlu diketahui bahawa zikir-zikir yang disyariatkan dalam solat dan selainnya, baik zikir yang wajib maupun zikir sunat, tidak akan dihitung dan tidak akan dianggap sampai pelakunya mengucapkannya dengan suara yang boleh didengar minimum oleh dirinya sendiri jika memiliki pendengaran yang sihat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada zikir yang dituntut, sama ada zikir wajib ataupun zikir sunat. Dia ada zikir wajib, iaitu bacaan-bacaan dalam sembahyang, zikir tu. Ada zikir wajib, macam Allahu Akbar. Allahu Akbar kan zikir kan? Zikir dalam sembahyang, di luar sembahyang. Dia ada zikir sunat, ada zikir wajib. Zikir yang dituntut oleh syarak supaya kita berzikir, kita kena ingat tidak dikirakan melainkan mesti kena bersuara. Sekurang-kurang kita dengar, atau sekurang-kurang Allahu Akbar senyap je. Siapa bagi salam senyap, kita pun tanya dah baca. Baca dia kata. Demo sedap kata kita tak baca. Sebab hamba duk tengok dah gerak mulut. Baca dalam hati. Tak sah. Tidak memada. Setiap zikir yang dituntut, okey, baca Quran, baca Fatihah dalam sembahyang. Lepas daripada baca Fatihah, baca surah. Lepas daripada baca surah, baca tasbih, baca tahiyat pun sekali kena bersuara. Melainkan kalau dalam mazhab Maliki memada hanya gerak mulut walaupun tidak bersuara. Namun majoriti ulama kata tidak memada melainkan kena bersuara. Okey, tu kena ingat sama ada zikir dalam sembahyang ataupun zikir luar sembahyang. Cuma ada pandangan ulama kata kalau dia panggil tahrikul fak, gerak mulut sudah memada, tapi ini bukan pandangan majoriti. Jadi kita kabalah pandangan ulama. Pandangan majoritinya mesti kena bersuara, sebab tidak dinamakan menyebut melainkan kena bersuara. Okey, itu hujah pandangan majoriti. Jadi ketika kita sembahyang, kalau kita tidak bersuara maka tidak memada. Bacaan Fatihahnya, kalau misalnya surah tak apalah, sunat. Kalau Fatihah, kalau tahiyat, Allahu Rabbi, pakai tak sah sembahyang mengikut pandangan majoriti. Itu kita kena faham. Hak yang paling kurang kita dengar, tapi linga kita saat ni tu linga hak normal lah, jangan linga pekak. Dok kuat sangat main telefon headset saat ni tu, kurang dah dengar. Kira nak dengar kita kau dak tahu orang tu kerik dah linga duk tepi kita duk baca. Dak jadi lah gitu. Ni kira hak linga normal, linga orang ramai-ramai. Jadi dengar linga kita. Kalau dengar orang lain kuat sangat sampai ke dengar orang lain, hukum dia makruh. Kalau mengganggu, hukum dia adalah haram. Kalau mengganggu orang lain, ada juga dia suara sedap, dia jadi makmum, dia nak jadi imam, orang jadi imam. Jadi makmumnya baca kuat juga, macam lagu juga. Sampai ke kawan duk tepi,
benda terganggu. Tu tak boleh lah tu. Allahu Rabbi. Tu tak boleh. Seterusnya kata dia, perlu diketahui bahawa zikir-zikir yang disyariatkan dalam solat dan selainnya, baik zikir yang wajib maupun sunat, tidak akan dihitung, tidak dikira dan tidak akan dianggap. Tidak akan dihitung, tidak akan dikira, sehingga pelakunya mengucapkannya dengan suara yang boleh didengar oleh dirinya sendiri jika dia memiliki pendengaran yang sihat. Okey, perlu diketahui juga bahawa ramai ulama yang telah menulis kitab mengenai masalah amalan-amalan dalam sehari semalam. Banyak ulama yang tulislah amalan-amalan yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab tersebut mereka menjelaskan hingga berbagai jalur sanadnya secara muttasil bersambung sampai kepada Rasulullah. Di antara yang terbaik adalah kitab Amalul Yaumi wal Lailah karangan Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i, dan kitab Amalul Yaumi wal Lailah karangan Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah subhanahu wa taala. Ini di antara kitab kita biasa dengar dak tahu. Kitab ni dia ada Imam An-Nasa'i, dia ada buat kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Begitu juga Imam As-Sunni, dia ada kitab, dia buat kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Dia himpun amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Islam start daripada pagi sampai ke petang, daripada petang sampai ke malam, ada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab-kitab ni yang adalah dia dengar daripada guru, sanad bersambung sampai kepada pengarang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri telah membaca semua isi kitab Ibnu Sunni ini di bawah pengawasan guru kami, Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, telah mencerita kepada kami. Jadi Imam Nawawi ni nak cerita kan kitab yang saat ni Amalul Yaumi wal Lailah karangan Imam An-Nasa'i, Amalul Yaumi wal Lailah karangan Imam Ibnu Sunni, dia dengar daripada guru dia. Maksudnya dia mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selesa. Jadi sebab dia akan datang, dia akan petik juga daripada kitab tersebut, iaitu dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dia nak nyatakan bahawasanya apa yang disebut dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, sebenarnya Imam Nawawi mempunyai sanad yang bersambung daripada Imam Nawawi sampai kepada Rasulullah. Maksudnya setiap hadis-hadis yang ada dalam kitab ni, Imam Nawawi dengar daripada guru dia, guru dia dengar daripada guru dia, guru dia dengar daripada guru dia sampai kepada pengarang kitab, pengarang kitab dengar daripada guru dia. Begitulah berterusan sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang dikatakan sanad yang bersambung. Okey, hari ni kita baca cepat sikit. Kata dia, saya sendiri telah membaca isi kitab Ibnu Sunni ini di bawah pengawasan guru kami, Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata telah mencerita kepada kami Al-Imam Al-Allah Abu Yaman Zaid bin Hasan Al-Kindi pada tahun 602 Hijrah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Al-Imam Abu Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad bin Sahal Al-Ansari. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Rahman bin Ahmad bin Hasan Ad-Dawni. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Qadi Abu Nasr Ahmad bin Husain bin Muhammad bin Kasr Ad-Dainuri. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Okey, siapa tu? Sanad dari sanad Imam Nawawi. Kita orang yang tidak mempelajari ataupun mendalami ilmu hadis ni, memang kita anggap benda biasa, benda lagu tu kan. Tapi orang yang mendalami, dia menganggap sanad lagu ni adalah suatu yang cukup mulia sebab rantaian benda guru-guru sehingga kepada pengarang, berterusan sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang orang-orang yang mendalami benda ni menganggap benda ni adalah benda yang cukup berharga lah. Baik, sehingga kan ulama-ulama tu nak tahu rantaian kepada satu-satu hadis, sanggup benda keluar daripada negara dia pergi negara orang lain kerana nak tahu siapa perawi ni, siapa perawi ni. Allah Rabbi. Saya sebutkan sanad ini kerana dalam perbahasan berikut saya sering mengambil isi kitab Ibnu Sunni. InsyaAllah oleh yang demikian saya membawakan sanad kitab tersebut kerana kaedah seperti ini dianggap baik oleh para ulama hadis. Maksudnya dia ada sanad.
Saya khususkan dengan menyebutkan sanad kitab ini kerana kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap dalam kajian masail ini, iaitu amalan sehari dan semalam. Seluruh riwayat sahih yang saya sebutkan dalam kitab saya memiliki sanad yang bersambung, alhamdulillah, kecuali hanya sedikit sahaja yang lemah. Okey, inilah di antara perbezaan di antara ulama yang hakiki dengan ulama yang bukan ulama hakiki. Ulama hakiki dia mempunyai sanad yang bersambung. Ini ulama hakiki, bukan hanya benda baca dalam Facebook, baca dalam WhatsApp, banyak membaca tanpa ada disiplin ilmu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan kuat ingatan, pandai bercakap, terus mengajar. Bukan ulama-ulama dulu dia bertalaqi, dia duduk dalam majlis-majlis ilmu sebagaimana yang kita duduk sekarang ni. Yang mana guru dia juga pernah bertalaqi daripada ulama sebelum. Begitulah berterusan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata dia, di antara riwayat yang sahih adalah apa yang saya nukilkan daripada kitab hadis yang 5 yang merupakan dasar daripada agama Islam, yakni As-Sahihain karya Imam Bukhari dan Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai. Selain itu di antaranya lagi merupakan kitab-kitab masanid dan sunan seperti kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Uwanah, Sunan Imam Ibn Majah, Sunan Ad-Darqutni, Sunan Al-Baihaqi dan kitab-kitab hadis yang lain yang akan anda lihat nanti insya-Allah. Semua yang saya sebutkan ini saya riwayatkan dengan sanad bersambung sampai kepada penulisnya masing-masing. Wallahu a'lam. Cuba tengok yang dia sebut nama-nama kitab saat itu memang penting sebenarnya. Tapi biarlah. Takkan kita nak ngapal seseorang. Melainkan kalau orang yang nak mendalam memang dia ngapal lah. Kalau sebut kata kitab Sunan Sitah, kitab Amdin, dia sebut kau kan. Dia ada dalam kitab Sunan Sitah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu dipanggil kitab Sitah. Kalau kata kitab dua sahih, maksudnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Okey, itu benda adalah istilah dia. Maksudnya bukanlah dia ambil satu kitab, bukan dua kitab, bukan berpuluh-puluh kitab. Dia ambil daripada kitab hadis tu, kitab hadis ni, dia cedok situ, cedok sini, dia letak dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Seterusnya, hadis-hadis yang saya kemukakan dalam kitab ini saya alamatkan kepada kitab-kitab hadis yang termasyhur. Contoh kalau dia buat mari hadis ni dalam kitab Bukhari, dia kata hadis ni riwayat Imam Bukhari. Kalau kitab Muslim, kata riwayat Imam Muslim. Sebagaimana telah saya sebutkan, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau salah satunya saya cukup menyebutkan nama kitab agar menjadi jelas kesahihannya. Kalau hadis itu Bukhari disebut Bukhari, Muslim disebut Muslim. Kalau Bukhari Muslim disebut dua-dua. Saya cukup menyebut nama kitab agar menjadi jelas kesahihannya kerana hadis-hadis dalam kedua kitab tersebut semuanya sahih. Dia kalau misalnya dia ada hadis diriwayat oleh bukan Bukhari Muslim saja, Abu Daud riwayat, Tirmizi riwayat, Nasai riwayat, Imam Ibn Majah riwayat, kitab dalam kitab Muwatta Imam Malik pun ada, dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal pun ada. Tapi kalau ramah sangat, kalau ada Bukhari Muslim tak khabar orang lain, dia kata hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Tak khabar orang lain. Jadi kalau khabar orang lain jadi panjang. Sebab kalau khabar hadis ni Bukhari Muslim, maka hadis itu sahih. Cuma sebenarnya perkataan ni secara umum, kalau orang nak kaji secara mendalam, bukan semua dalam kitab Sahih Bukhari hadis sahih. Kalau orang nak kaji secara mendalam, tapi kebanyakan dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis sahih. Kalau orang nak kaji mendalam, dah dengar ustaz tu kata hadis sebelum ni hadis dalam kitab Sahih Bukhari sahih belaka, tu secara kasar sahaja sebagaimana yang disebut oleh Imam Bukhari. Okey, dalam kitab Bukhari dipanggil ada hadis muallaqat. Ni tinggi sikit biarlah biasa dengar. Orang yang biasa belajar kitab Sahih Bukhari mungkin biasa dengar. Kadang-kadang belajar kitab Sahih Bukhari hadis muallaqat pun tak tahu. Sedangkan perbahasan hadis muallaqat dalam kitab Sahih Bukhari adalah di antara perbahasan yang penting. Apa makna hadis muallaqat? Hadis yang Imam Bukhari membuang permulaan sanad. Dia nak hukum hadis tersebut sahih, di antara syarat dia mesti sanad tu bersambung. Imam Bukhari kena ambil daripada guru dia bersambung sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Tapi ada dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang mana Imam Bukhari terus naik kepada generasi yang ketiga. Terus kata ni kata sahabat, dah mari pun sanad. Membuang permulaan sanad tu dipanggil hadis muallaqat. Tu dipanggil hadis muallaq. Dia buang permulaan sanad. Kalau kita belajar dalam ilmu mustalah hadis, apabila hadis tu sanad dia terputus, maka hadis tu dhaif. Namun dalam kitab Sahih Bukhari
Ada hadis muallaqat walaupun sanad dia putus, tapi setelah daripada dikaji balik oleh para alim ulama, rupa-rupanya sanad dia bersambung. Walaupun tidak disebut dalam kitab Sahih Bukhari, tapi disebut dalam kitab-kitab yang lain. Jadi apabila sanad dia bersambung, maka ulama kena tengoklah siapa yang ada dalam sanad tu, orang tu adil ke tak, thiqah ke tak, dhabit ke tak, dia adalah syarat-syarat dia dak tentukan hadis tu sahih ke tak. Selepas daripada ulama-ulama kaji, ulama buat satu keputusan. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuang pada permulaan sanad, dia sebut dengan sirah jazam. Dia kata qala, berkata Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Umar, berkata orang tu, berkata orang ni, maka hadis tersebut sahih. Kalau dia riwayat dengan sirah jazam. Tapi kalau dia riwayat dengan sirah tad'if, sirah tamrid, dia panggil ada sirah jazam, sirah tamrid, benda pun Allah pun tak tahu. Ini istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sirah ni lafaz. Dia kata qala, rawa, haka. Itu contohlah. Itu sahih. Tapi kalau dia kata qila, dikatakan, ruya, diriwayatkan, itu perlu kena kaji. Walaupun duduk dalam kitab Sahih Bukhari, sebab ada juga yang dhaif. Jadi secara kasarnya adalah apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari semuanya adalah sahih. Itu secara kasar. Cuma kita kena ingat, melainkan hadis muallaq. Hadis muallaq kita kena tengoklah. Kalau Imam Bukhari riwayat dengan sirah jazam, sahih. Riwayat dengan sirah tamrid, sirah dhaif, maka perlu kena kaji. Ada kala sahih, ada kala dhaif. Baik. Ini sebenarnya kita baca je lah. Ini dia panggil apa yang dia sebut dalam kitab dia, ataupun kaedah-kaedah yang guna dalam kitab dia. Kata dia, sedangkan hadis-hadis yang dinukil daripada kitab lain, saya alamatkan kepada kitab Sunan, sambil saya jelaskan darjat kesahihan dan kehasanannya, atau bahkan kedhaifannya di hampir seluruh isi buku. Dia akan kabarlah kalau dia ambil daripada kitab selain Bukhari Muslim, dia akan kabar hadis ni lagu mana status dia. Dan Imam Nawawi, Allah Ta'ala bagi kepada dia memang di antara ulama yang mampu menilai sesuatu hadis. Penilaian Imam Nawawi adalah penilaian mu'tabar. Maksudnya dia ambil kira. Penilaian yang dibuat oleh Imam Nawawi dia ambil kira. Adapun penilaian yang dibuat oleh kita tak ambil kira. Macam ada baru ni yang sibuk dalam WhatsApp. Dia kata kalau sekiranya pada bulan Ramadan jatuh hari Jumaat jatuh benda, aku dah ingat dah sibuk. Dia kata akan berlaku gini lepas daripada apa semua sekali. Dia kata hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis sahih. Berapa kali dia ulang. Sebenarnya bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Bukan hadis sahih, bukan sebahagian daripada kata hadis palsu pula. Jadi dhaif bersangatan dhaif. 2-3 kali ulang. Penilaian dia tidak boleh dikira. Dia bukan ulama. Dia bukan semua orang boleh buat penilaian terhadap status hadis dia. Tapi Imam Nawawi dia memang telah sampai kepada tahap mampu membuat penilaian sesuatu hadis. Seterusnya kata dia, Sunan Abu Dawud adalah kitab yang isinya paling banyak saya ambil. Kami telah riwayatkan daripada beliau bahawa beliau berkata, saya bawakan dalam kitab saya ini hadis-hadis sahih dan yang setarah dengannya atau yang hampir dengannya. Sedangkan hadis yang sangat lemah, saya jelaskan tentang kelemahannya. Hadis yang tidak saya sebutkan darjat kesahihannya, maka hadis itu sahih. Sebahagiannya lebih sahih daripada sebahagian yang lain. Ini adalah perkataan Imam Abu Dawud. Ada satu pelajaran yang penting bagi pembaca kitab ini, yakni kitab Imam Abu Dawud ataupun kitab ini sendiri dan kitab yang lain, bahawa hadis-hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, jika tidak disebutkan kelemahannya, maka beliau anggap hadis tersebut sahih atau hasan, dan kedua darjah hadis tersebut boleh digunakan sebagai rujukan dalam masalah hukum, apalagi sekadar masalah fadail al-amal. Sebab fadail tidak disyaratkan hadis sahih, hadis dhaif pun boleh. Jika perkara ini sudah jelas, maka hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan tidak ada penjelasan tentang kelemahannya, bererti beliau tidak mendhaifkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ini satu kaedah. Orang yang belajar ilmu hadis memang ambil berat tentang kaedah ni. Kita ada satu kitab, nama dia kitab Sunan Imam Abi Dawud. Yang dimaksud dengan Abi Dawud di sini adalah Abi Dawud As-Sijistani, jadi Sunan Abi Dawud. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Dawud mendatangkan hadis dengan sanad melalui guru dia sampai kepada Rasulullah. Dikumpul dalam kitab tu hadis. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Dawud, kalau hadis tu dhaif, dia akan sebut dhaif. Kalau hadis tu dhaif, dia akan sebut dhaif. Dalam kitab Imam Abu Dawud, kita kena ingat, dalam kitab Imam Abu Dawud bukan semua hadis sahih. Banyak juga hadis dhaif. Dan Imam Abu Dawud akan khabar hadis tu dhaif. Dia kaedah bagaimana? Kalau Imam Abu Dawud dok khabar hadis tu dhaif, bermakna hadis tu boleh diterima. Itu kaedah.
Jadi kata Imam Nawawi, jadi akan datang kalau kita jumpa daripada satu hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Abu Daud tidak meletakkan status hadis tersebut dhaif dak, sahih dak, maka bermakna di sisi Imam Abu Daud hadis itu boleh diterima. Okey, boleh faham? Cuma sebenarnya kaedah ni bukanlah kaedah yang terpakai dalam kesemua keadaan. Kalau orang yang nak faham lebih mendalam, sebenarnya kaedah ni tidak terpakai semua keadaan. Ada juga hadis dalam Sunan Abi Daud, walaupun Imam Abu Daud tidak menyebut bahawasanya hadis tersebut dhaif, tapi sebenarnya hadis dhaif ada. Allah Rabbi, ini perbahasan yang tinggi lah, cuma kita royak secara ringkas sahaja. Okey, saya memandang perlunya menulis sebagai pembukaan untuk kitab ini satu bab khusus mengenai keutamaan zikir secara umum, dan saya bawakan secara ringkas sebagai persiapan untuk penjelasan bab-bab selanjutnya. Hidup mari satu bab khusus mengenai keutamaan zikir. Kemudian setelah itu saya menjelaskan seluruh isi kitab. Di akhirnya insya-Allah saya tutup dengan bab tentang istighfar. Di akan penghujung kita dia mari bab istighfar. Supaya sesuai. Penghujung umur kita istighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Tengok ulama dulu, dia setiap keadaan dia ambil tafaul, dia ambil sempurna baik. Jadi kalau dia baca kitab khatimah, dalam kitab ada khatimah, ini satu kesudahan, dia akan doa nas'alullaha husnaha, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita elok kesudahan. Sebab hati dia duk teringat ke Allah Ta'ala semua, hati dia ingat ke mati semua. Sebut khatimah, memang khatimah kita, tapi kita ada juga khatimah, dan kita mengharap khatimah kita adalah baik, sebab ia doa. Sama juga Imam Nawawi dalam kitab dia, kita last sekali dia kata kita istighfar. Sebab dia mengharapkan penghujung umur kita sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sempat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia, agar Allah Subhanahu wa taala juga menutup hayat kita dengan istighfar. Allah Taala memberi taufik kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya, kita percaya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya, kita percaya kepadanya, kita bertawakal dan berserah diri kepadanya pula, kita menyerahkan segala urusan dan bersandar. Okey, kita rasa situ dululah untuk malam ni. Syak dah lagi kita, syak dah nampak dah syak lagi syak dah. Kita berhenti situ dulu malam ni, insya-Allah kita akan sambung balik pada bulan-bulan yang lain kalau sekiranya dipanjangkan umur. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.